تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman yang telah kita kecapi selama ini, dengan berusaha menambahkan ilmu dan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita di kalangan hamba-Nya yang melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan tergolong di kalangan hamba-Nya yang mendapat nikmat kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Pada hari ini kita akan menyampaikan khutbah bertajuk sikap saling hormat menghormati. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saling hormat menghormati adalah salah satu sifat mahmudah atau sifat terpuji di dalam Islam. Sifat saling hormat menghormati ini harus ada kepada seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap hormat menghormati ini adalah antara ciri-ciri menampilkan seseorang yang berakhlak mulia. Antara contoh-contoh sifat saling hormat menghormati itu ialah memberi layanan mesra dan sopan, saling bekerja sama, saling menghargai atau satu sama lain, antara satu sama lain, dan menghargai budi serta jasa orang lain. Selain itu, dalam pergaulan seharian dan juga dituntut untuk berakhlak mulia, seperti baik dalam bertutur kata, perilaku, bahkan ia menjadi syarat kesempurnaan iman seseorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Akhir-akhir ini, sifat saling hormat menghormati ini telah mulai terhakis sedikit demi sedikit daripada amalan umat Islam. Apabila hormat menghormati ini sudah tiada, ia bukan saja akan menyebabkan kerosakan pada hubungan sesama manusia, malah ia akan menyebabkan imej Islam itu akan dipandang negatif oleh berbagai pihak. Islam, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan kepada kita beberapa perkara yang perlu diamalkan berkaitan dengan saling hormat menghormati ini. Orang yang perlu kita hormati antaranya ialah pertamanya menghormati kedua ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergap mereka, tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan
dalam kehidupan setiap manusia itu adalah kepada kedua ibu bapa. Malah menjadi dosa besar pada yang tidak menghormati kedua-duanya, walaupun berkata sekalipun. Oleh itu, kita disuruh untuk sentiasa menghormati kedua-dua ibu bapa sebagai orang yang telah banyak berjasa dan membesarkan kita. Tanpa kedua-duanya, kita tidak akan mencapai seperti mana yang kita ada sekarang ini. Golongan yang kedua, menghormati sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-18, "Wa la tusahhir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah atau sombong kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Sombong adalah sifat yang tercela. Dengan bersifat sombong sesama manusia akan menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran dan menghina sesama manusia. Bukan itu sahaja, apabila sombong itu ada dalam diri manusia, maka berlakulah kezaliman dan rasa angkuh di kalangan sesama manusia. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan mengabaikan sifat saling hormat menghormati, kerana kesan dan tidak mengamalkan sifat ini akan membawa kesan yang buruk di dalam kehidupan sesama manusia. Yang ketiganya, kita perlu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah seorang muda menghormati pada orang tua kerana tuanya ataupun usianya, melainkan Allah akan membalas penghormatan dengan penghormatannya, yakni dengan menghormatinya kerana usianya kelak. Pembalasan ini dia akan terkena kepada kita pada suatu ketika kelak. Apabila kita hari ini menghormati orang yang lebih tua, kelak kita akan dihormati ketika kita mencapai usia tersebut. Hadis tersebut menerangkan kepada kita bahawa kita disuruh untuk menghormati akan orang yang lebih tua. Orang muda, mereka perlu sentiasa mendengar nasihat dan petunjuk daripada kalangan orang yang lebih tua, supaya kasih sayang, hormat menghormati wujud dalam masyarakat kita. Yang keempat, menghormati jiran tetangga. Kepentingan sifat saling hormat menghormati pada jiran tetangga itu adalah seperti mana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bermaksud, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia berbuat baik kepada jiran tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menghormati tetamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai tanda berimannya seseorang itu adalah dengan saling hormat menghormati sesama jiran tetangga yang ada di sekelilingnya. Dengan saling hormat menghormati ini, setiap masyarakat itu akan hidup dengan rukun, damai dan harmoni. Masyarakat yang hidup harmoni akan mampu melaksanakan tanggung jawab bersama dalam membangunkan masyarakat seterusnya, akan menggembirakan kehidupan bermasyarakat sesama mereka. Yang kelimanya, menghormati tetamu yang datang adalah amanah Allah yang harus ditunaikan haknya. Tuan rumah bertanggung jawab ke atas tetamu selama mana berada di rumahnya, serta wajib menafkahkan sebagian rezekinya buat tetamu itu dengan menghormati tetamu dan menyempurnakan haknya. Ia menjadikan seseorang muslim itu memiliki iman yang sempurna, apatah lagi tetamu itu sesama saudara muslim. Namun tetamu bukan Islam atau muslim turut juga
mendapat layanan yang sama daripada tuan rumah yang beragama Islam, sekaligus jadi dakwah bil hal pada para tetamu yang bukan Islam, supaya mereka tertarik dan cinta kepada Islam. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Riwayat Muslim. Menghormati dan memuliakan tetamu adalah sunnah Rasulullah SAW. Para Nabi Ibrahim alaihissalam adalah antara Rasul yang amat memuliakan tetamunya. Bagi dia menerima tetamu dengan hati terbuka dan melayani mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan perihal Nabi Ibrahim alaihissalam menerusi firman-Nya dalam surah Al-Zariyat ayat 24-27 yang maksudnya, sudahkah sampai kepada kamu, wahai Muhammad, perihal tetamu Ibrahim yang dimuliakan ketika mereka masuk mendapatkan lalu memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepadamu. Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepada kamu. Sampai berkata dalam hati, mereka ini orang yang tidak dikenali. Kemudian dia masuk mendapatkan ahli rumahnya dan dibawanya keluar seekor anak gemuk-gemuk yang dipanggang lalu dihidangkan kepada mereka sambil berkata, silakanlah makan. Hakikatnya amalan menghormati tetamu bukan sahaja menunjukkan ciri-ciri perilaku yang sangat terpuji, malah berkait rapat dengan tahap keimanan seseorang muslim. Yang keenamnya, menghormati guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita menjadi orang yang berguna pada masa akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang itu, mereka adalah bekas seorang pelajar yang tetap terhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya pada masa dahulu. Oleh itu, Islam mengajar kita supaya menghormati guru dan memuliakannya sebagaimana kita memuliakan ibu bapa kita, kerana mereka menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pengganti ibu bapa kita apabila kita berada di sekolah sudah semestinya adalah guru tersebut. Sabda Rasulullah SAW maksudnya, belajarlah ilmu, untuk ilmu, dan tunduk patuhlah kepada orang yang belajar ilmu daripada mereka. Riwayat At-Tabrani yang ketujuhnya dalam menghormati pemimpin. Pemimpin ialah individu yang mempunyai tahap kecekapan dan kelebihan dalam sesuatu bidang satu diamanahkan oleh pengikut-pengikutnya bagi mencapai sesuatu matlamat. Pemimpin juga merupakan orang yang paling dipercayai pengikutnya untuk menjalankan tugas dengan dedikasi dan berupaya mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan. Sebagai seorang Islam, dia perlu ketahui bahawa amalan penting untuk menghormati pemimpin. Setiap pemimpin juga melakukan kesilapan kerana mereka juga adalah manusia seperti kita. Namun ada sebagian manusia yang masih menganggap bahawa pemimpin tidak pernah melakukan kesilapan. Perkara ini adalah tidak tepat, dan pemimpin juga tidak terlepas dari melakukan kesilapan. Anggapan ini harus diperbetulkan kerana pemimpin bukanlah Tuhan yang memberi kita apa yang kita hendak, apa yang kita mahu. Terdapat salah faham dalam anggapan ini, namun kita bukanlah menganggap mereka tidak pernah melakukan kesilapan, tetapi kita harus beranggapan baik daripada tidak baik kepada pemimpin yang kita pilih. Caranya ialah kita menegur kesilapan mereka dengan memberi nasihat, kerana agama itu adalah nasihat. Nasihat yang kita berikan adalah untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasul SAW, untuk pemimpin dan untuk manusia keseluruhannya. Nasihat ialah apabila kita inginkan kebaikan kepada pihak yang diingati. Ia juga untuk pemimpin di kalangan umat Islam. Kita harus ingat apa yang kita lakukan adalah untuk menyampaikan kebaikan,
itu adalah nasihat dan menggunakan nada yang tegas supaya pemimpin yang kita tegur tidak terasa hatinya. Kita tegur pemimpin adalah supaya untuk menghalang dari mereka melakukan kesilapan, dan tegur dengan baik itu bermakna kita juga adalah menghormati pemimpin tersebut. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mementingkan sifat saling hormat menghormati. Islam tidak menyuruh kita agar hormat menghormati kepada sesama muslim semata, bahkan perlu saling hormat menghormati juga kepada orang lain termasuk yang bukan muslim. Ini kerana bahwasanya ganjaran besar yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan manusia itu akan lebih sempurna, saling bantu membantu dan rukun damai sesama mereka. Akhirnya kehidupan seseorang muslim itu akan dilalui dengan penuh kebahagiaan di dunia dan mencapai kebahagiaan dan nikmat di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripada, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Dalam surah An-Nisa ayat 86, Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin.
tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan di kalangan kami, murahkanlah rezeki kami, tambahkan kami dengan ilmu dan kemahiran, suburkanlah jiwa kami dengan akhlak mulia, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu dan ibadat zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan. Berkatilah hidup orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir miskin, sucikanlah harta dan jiwa mereka, lindungilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Demikian juga, ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki bagi orang yang menginfakkan harta benda mereka dan juga yang mewakafkan sebagian harta mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum 'alakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.